Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cikgu Nurul Adilah binti Alias akan mengajak anda mata pelajaran matematik pada tahun ni. Okey, sebelum ni tahun lepas anda telah belajar mata pelajaran sains dengan saya. Jadi, untuk perjumpaan pertama kita akan mempelajari bab 1 iaitu pola dan jujukan. Saya akan menggunakan PowerPoint untuk menerangkan kepada anda. Okey. Pola dan jujukan. Okey, untuk 1.1 kita akan belajar pola. Mula-mula kita akan mengenal pola nombor. Sebelum tu, adakah pelajar-pelajar dah tahu apa itu maksud pola? Pola sebenarnya ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Mari kita lihat contoh 1A pada muka surat 3 buku teks anda. Okey, untuk soalan 1, dia minta kita lukis corak dan nyatakan pola. Jadi pelajar perlu lukis dan nyatakan pola. Okey, ni soalan dia. Mula-mula dia bagi titik. Titik ada 2, seterusnya titik ada 4, seterusnya ada 6. Dan kat sini kita kena lukis ada berapa titik dekat sini. Sebenarnya mula-mula ada 2, sebenarnya titik ni dah bertambah 2. Kita tambah 2 jadi 4, kita tambah lagi 2 jadi 6, kita tambah lagi 2 jadi berapa kat sini? Dan jawapannya adalah kita perlu lukis 8 titik. Okey, dan nyatakan pola. Polanya adalah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 1B. Sama juga kita perlu lukis dan nyatakan pola. Dia bagi kita segitiga. Mula-mula 1 segitiga, 2 segitiga, lepas tu 3 segitiga, seterusnya ada berapa segitiga dekat sini. Okey, sebenarnya dari 1 ditambah 1 jadi 2, ditambah lagi 1 jadi 3, 2 tambah 1 jadi 3 segitiga. Okey, 3 segitiga kita tambah sama juga macam sebelum ni, kita tambah lagi 1, jadi 4 segitiga. Jadi pelajar perlu lukis 4 segitiga. Kalau dia cakap lukis corak, kita kena lukis. Jadi pola bagi soalan ni adalah menambah 1 segitiga kepada corak sebelumnya. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh 2 pada muka surat 4 buku teks. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Apabila kita bercakap mengenai nombor, jadi dia akan melibatkan operasi sama ada tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, untuk soalan A ni, jika pelajar lihat dibagi dekat pelajar negatif 10, negatif 4, 2, 8, dia nak pola. Jadi kalau dia cakap pola je, kita kena tulis jawapan pola sahaja. Okey, dari negatif 10 ke negatif 4, dari negatif 4 ke 2, dari 2 ke 8. Jika kita tengok ni adalah menaik. Jadi jika menaik, meningkat, nombor ni meningkat, dia sama ada tambah atau darab. Jadi untuk soalan A sebenarnya adalah tambah 6. Negatif 10 tambah 6 jadi negatif 4. Negatif 4 tambah 6 jadi 2.
2 tambah 6 jadi 8. Jadi pola untuk soalan A adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, ataupun pelajar juga boleh buat negatif 4 tolak dengan negatif 10 dapat apa? Dapat 6. Jadi kena tambah 6. Kena tulis tambah 6 dekat sini. Okey, untuk B. 17, 7, negatif 3, negatif 13. Jadi kalau kita tengok ni adalah menurun. Jadi bila menurun dia sama ada tolak atau bahagi. Okey, 17 ke 7. Jadi berapa, sebenarnya apa polanya? Dia adalah tolak 10. 7 tolak 10 jadi negatif 3, negatif 3 tolak lagi 10 jadi negatif 13. Jadi pola untuk soalan B adalah menolak 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, mari kita lihat soalan C. Kalau kita tengok C ni, dia menaik ataupun meningkat. Jadi kalau meningkat dia tambah atau tolak. Okey, mari kita cuba dengan tambah dulu. 2 ke 6. Sebenarnya tambah berapa? Tambah 4. Okey, 2 tambah 6 jadi 2 tambah 4 jadi 6. 6 tambah 4 sepatutnya jadi 10. Tapi kat sini dia 18. Jadi salah, bukan tambah. Maka yang ni dah darab. Okey, 2 darab berapa jadi 6? Sebenarnya 2 darab dengan 3. Seterusnya 6 darab dengan 3 jadi 18. 18 darab 3 jadi 54. Okey, maka pola bagi soalan C adalah mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Seterusnya, kita lihat soalan D. Okey, soalan D dia bagi nilai dekat kita 81, 27, 9 dengan 3. Okey, kalau kita lihat ni adalah menurun. Okey, kalau menurun dia akan melibatkan sama ada tolak atau bahagi. Jadi kita fikir, kita tolak dulu. Sama tak 81 tolak 27 dengan 27 tolak 9 ni dapat jawapan yang sama tak? Kalau tak dapat jawapan sama, maka dia melibatkan operasi bahagi. Jadi 81 bahagi berapa dapat 27? Sebenarnya dia bahagi dengan 3. Ataupun pelajar boleh menggunakan kalkulator. 27 darab 3 dapat 81 ataupun 81 bahagi 27 dapat 3. Jadi bahagi 3. Seterusnya 27 bahagi 3 dapat 9. 9 bahagi 3 dapat 3. Maka pola bagi soalan D adalah membahagi 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, untuk soalan E. Okey, E dia bagi kat kita 1, 3/2, 2, 5/2. Okey, kalau kita lihat ni nombor ni adalah menaik. Jadi menaik, bila menaik dia melibatkan operasi tambah ataupun darab. Okey, mari kita lihat. Okey, 1, 3/2 sebenarnya tambah 1/2, tambah 1/2, tambah 1/2. Kenapa kita cakap ni tambah 1/2? Sebenarnya 1 ni adalah 2 dengan 2. Kita tambah dengan 1/2 dapat 3/2. Seterusnya 3/2
tambah dengan 1/2 dapat 4/2. 4/2 ni sama dengan 2. Betul tak? Betul. Lepas tu seterusnya kita tambah lagi 1/2. Kita dapat 5/2. Maka pola untuk soalan E adalah menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Okey, akhir sekali untuk F, negatif 2/3, negatif 2/6, negatif 2/9, negatif 3/2. Kalau kita tengok nilai ni semakin menurun, maka dia akan melibatkan sama ada tolak ataupun bahagi. Untuk soalan ni, negatif 2/3 nak jadi ke negatif 2/6, sebenarnya dia tolak dengan 0.3. Kita tolak lagi dengan 0.3 jadi negatif 2.9. Tolak negatif 0.3 kita akan dapat negatif 3/2. Maka pola untuk soalan F adalah menolak 0.3 kepada nombor seterusnya. Okey, untuk latihan pada hari ini, murid-murid perlu membuat latihan di buku latihan. Jom tu cuba soal 1.1 soalan 1, ada 2 soalan dekat situ pada muka surat 6. Dan ada juga kuis dalam Google Form dan saya dah bagi link kepada anda. Okey, untuk kuis ni saya akan ambil sebagai attendant anda untuk kelas pada hari ini. Itu saja dari saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi pada minggu depan pada waktu yang sama. Jadi murid-murid, untuk sementara habis waktu matematik ni, murid-murid perlu membuat latihan muka surat 6, 1.1, soalan 1, ada 2 soalan tu, dan selesaikan soalan kuis pada link Google Form yang saya telah berikan. Okey, terima kasih.